Soalan dia lebih kurang begini ya, yang saya faham. Kualiti kepimpinan lelaki ini pada hari ini seolah-olah macam berkurangan ya. Dan kalau kita tengok di mana-mana pun perempuan lebih berwibawa dari sudut kepimpinan dan sebagainya. Baik, puan-puan yang dikasihi, saya minta maaf sangat sebab ini adalah hasil daripada pemerhatian saya ya. Hasil pemerhatian saya, kita kaum wanita ini tidak mendidik anak-anak lelaki sebagaimana sepatutnya dia perlu menjadi lelaki. Kita banyak bagi excuse dan juga pelepasan pada mereka. Contoh yang paling mudah adalah soal pengurusan di rumah. Siapa yang selalu masak nasi? Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Siapa yang selalu basuh pinggan? Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Puan-puan yang dikasihi, saya sebut tadi yang masak nasi dengan basuh pinggan, menghidang, ini sepatutnya dilakukan, dijuarai oleh anak-anak lelaki kita. Saya seolah-olah orang kata tu terbuka mata bila saya berjumpa dengan seorang ibu misali di Muar. Anak dia ada 10. 9 semua lelaki, 1 orang saja perempuan. Dan perempuan itu meninggal di usia muda. Anak perempuan itu meninggal di usia muda. Dan ibu ini tidak ada pilihan melainkan menyuruh anak-anak lelaki dia masak, menyapu, mengelap, basuh kain, sidai kain. Dan hari ini ternyata ibu misali ini melahirkan doktor, melahirkan orang yang engineering dalam bahagian minyak dan sebagainya. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang doktor ni. Doktor ni kebetulan, doktor ni kahwin dengan kawan baik saya. Kahwin dengan kawan baik saya, jadi dia jemput saya untuk pergi sana mengisi ceramah dan sebagainya. Benda paling mudah, dia minta ada seorang budak tolong tangkapkan gambar. Macam adik ni lah, umur adik berapa tahun dik? 11. Mek dik tangkap gambar, dia kata gitu. Tolong acik ni tangkap gambar. Dekat gambar acik ni ya, gambar ustazah, gambar makcik. Lepas tu budak ni pun ambil ke sana, lepas tu tangkap gambar. Tak. Lepas tu dia tengok. Kenapa jambul makcik, jambul pakcik tak masuk ni? Jambul dia. Doktor ni, jambul tak masuk. Tangkap gambar lagi. Tangkap gambar lagi. Lepas tu ketik. Alah, makcik sekerat aja masuk. Betulkan balik. Betul balik. Lepas tu tengok, gelap lah. Gelap. Adik nanti bila tangkap gambar tu jari jangan tutup sini, dia kena buka sikit. Boleh buka macam tu kan. Jadi tak adalah cahaya, dia kata. Jadi dia pergi ambil lagi. Adalah kot 5-10 minit kita tersengih. Semua tak jadi. Dan apa yang saya belajar? Saya belajar walaupun dia ni doktor ini nampak cerewet, tapi sebenarnya dalam tempoh 5 minit dia berurusan dengan anak yang berumur 11 tahun ke 9 tahun. Waktu saya tak ingat 9 ke 10 tahun gitu. Ada tak sesuatu yang anak umur 9 tahun ini belajar? Ada tak dia belajar? Dia dah belajar dah macam mana nak tangkap gambar dengan angle, sudut, pegangan yang betul. Hanya 5 minit. Saya kata wow, doktor ini sangat hebat. Sebab dia boleh memberi manfaat kepada orang lain dalam beberapa minit. Rupa-rupanya dia ini biasa buat kerja di rumah. Sebab tu cerewet. Dan isteri dia pun cakap, minta maaf lah, suami saya ni memang dia doktor tapi cerewet. Sebab dia tahu apa yang baik. Sebab dia biasa dah buat kerja-kerja yang cerewet ni. Tuan-puan, siapakah penjaga nafkah dalam rumah kalau bukan lelaki? Tetapi adakah kaum lelaki itu didedahkan dengan jenis-jenis nafkah di rumah? Mereka tak tahu macam mana nak masak nasi, sedangkan dia perlu menyediakan nasi untuk ahli keluarga dia. Mereka perlu masak untuk ahli keluarga dia. Kalaupun tak, besok dia kahwin, isteri tak bagi masuk dapur, tak apa. Tapi daripada jarak jauh dia tahu. Isteri dia goreng ikan tu, ikan ini hangus ni. Dia daripada jarak jauh dia tahu. Okey, beras ni dengar bunyi isteri dia angkat beras tu pun dah nak habis dah tu.
Jadi dia tahu apa yang ada lagi, apa yang tak ada lagi. Dia concern. Bukan saja dia tahu-tahu, balik aja. Makanan mana makanan? Bang, beras habis. Siapa suruh habis kan? Yang dia tahu semua dah terhidang, tuan-puan. Kita kena biasakan dengan anak-anak ni. Biar anak lelaki tu biasa pegang beras. Biar dia tuang acuan beras tu berapa orang kata berapa gelas kan? Berapa sebut berapa pot kan? Ni bahasa Penang. Berapa pot nak masak ni? Sebab panggil pot, time masak, time dia nak keluarkan zakat, itu tugas dia. Dia akan jadi cupak pula. Kalau dia tidak biasa berurusan dengan beras secupak, berapa cupak, tak biasa ni. Nak bayar zakat beras. Dan beras paling elok pun kalau nak bayar zakat, tengok standard beras yang kita pakai di rumah. Kalau dia tak biasa berurusan dengan beras di rumah, koko kat rumah makan basmati, nak elak diabetik. Jadi dia tahu, oh beras macam ni rupanya, oh halia dengan lengkuas macam ni rupanya. Saya buat eksperimen pada anak lelaki saya, tuan-tuan. Saya buat eksperimen. Memang umur dia masih muda lagi, kita tak tahulah setakat ini macam tu lah. Tapi dah besar, wallahualam lah. Tolonglah kakak-kakak doakanlah anak-anak lelaki kita jadi yang terbaik. Bukan anak lelaki saya je, anak lelaki kita semua ni kan. Sebab anak orang pun anak kita juga. Saya biasakan dia untuk mencatat apa yang habis. Saya terpergi ke dapur, tengok apa yang kurang. Umi, apa yang kurang? Tengok apa yang kurang. Tanya kakak. Dia pun tanya kakak, apa yang kurang kak? Apa yang dah tak ada kak? Kakak dia kata, tengok gula ada lagi tak berapa. Dia pun tulis, gula tinggal berapa, telur tinggal berapa biji, roti. Itu kerja dia, tugas dia. Sampailah satu masa tu, beberapa waktu, dia dah list down. Saya ni pula tak sempat membelinya. Balik tengah malam pukul 12. Terjaga dia. Dia pun kejutkan ayah dia. Ayah, banyak barang dah habis ya. Cepat beli ya. Ayah dia tengok pukul 12 ni. Pukul 12 ni besok. Tak boleh ya. Telur dah habis langsung. Besok nak buat sarapan dah tak ada dah. Lepas tu ayah dia pandang saya. Saya kata jomlah layanlah pergi. Layan pergi tengah malam pukul 12. Kedai mana yang buka kak? Cuba bagi tahu sikit. 7E je lah. 7E tu punya mahal. Tapi sebab dia nak melayan dia ni, umur dia 7 tahun dengan 6 tahun waktu tu. Okey, beli, tapi beli sikit-sikit je. Besok kita beli yang dekat kedai yang murah sikit. Jadi yang ni beli sikit-sikit dia buat ni, yang ni lain ni, yang list ni okey tak apa. Sehingga sampai satu masa juga bila dia tunjuk list, ada waktu lain pula dia tunjuk list, ni yang ni dah habis. Apa yang dia tulis? Air zam-zam pun habis. Sebab dia tak tahu air zam-zam tu bukan bekalan di rumah khas. Kita kebetulan je balik daripada umrah tu ada lah. Itu pun dia tulis habis. Jadi tuan-puan, biasakan dia dengan kerja-kerja di rumah. Anak lelaki terutamanya. Biar dia menyapu, biar dia lipat baju, biar dia basuh sendiri baju dia. Kotor, balik, bagi dia tips macam mana nak bersihkan daripada daki-daki. Supaya dia tidak mudah putus asa. Tengok daki ni sental-sental, kenapalah. Bila waktu dia sental? Bila dah masuk asrama. Umur dia dah besar tuan-puan. Sekarang ni duduk asrama pun belum tentu basuh kain. Hujung minggu, bawa semua kain bagi mak basuh. Lepas di rumah, bagi dia buat kerja sendiri. Dia uruskan semua itu. Jadi bila dia uruskan semua itu, barulah dia rasa lelahnya lah, penatnya lah. Baru dia menghargai, memahami kerja mak dia. Kerja orang perempuan. Kita kata itu kerja orang perempuan, sebenarnya kerja dia tuan-puan. Department itu, department yang paling renyah, paling leceh dalam rumah kita. Department mana? Dapur ke ruang tamu? Mana satu? Dapur. Hatta kalau nak mulakan dia senduk nasi untuk mak ayah dia. Dia ada senduk nasi. Anak lelaki kita senduk nasi ni. Biar tak apa. Memang mula-mula rasa berat aja nak suruh sebab bukan budaya kita. Tapi kita ikut budaya sunnah. Nabi takkan dah tua-tua je kot baru tahu macam mana nak uruskan dapur kalau dia tak biasa dengan kerja diri di dapur. Dia dulu sebatang kara tuan-puan, anak yatim. Jadi dia biasa menguruskan sudah untuk diri dia sendiri. Jadi kita biasakan anak-anak kita macam tu. Jangan dimanja-manjakan sangat. Lelaki jangan pergi ke dapur. No. Lelaki, dapur. Itu patutnya kita buat.
Sebab dia nak potong ayam, nak makan ikan goreng. Boleh terus makan? Tak boleh. Kena keluarkan dulu daripada peti ais, tunggu dia cair dulu. Lepas tu tengok kalau ada perut, isi perut dia tu keluarkan dulu. Lepas tu sianglah sikit, potong ikut gayanya, panaskan minyak. Tengok ambil minyak ada lagi ke tak. Lepas tu tuang, tunggu lagi panas, dah panas minyak. Lepas tu barulah masukkan ikan. Tak boleh masuk terus, masukkan garam dulu, letak rempah. Kan benda tu banyak steps. Mengajar dia apa? Sabar. Dan bukan setakat itu tuan-puan, kalau dia belajar untuk senduk nasi, bayangkanlah anak kita ni nanti satu masa dia jadi engineer, ambil kursus kejuruteraan, pergi ke Jepun. Dek, siapa nama dek? Lupa nama. Samad? Ahmad. Ahmad ni jadi engineer. Ahmad pergi ke Jepun, belajar kat Jepun. Dia biasa dekat rumah senduk nasi untuk mak ayah dia. Dekat Jepun agaknya tuan-puan, time dia nak makan, dia senduk nasi, ada tak sesekali dia teringat, mak dah makan ke belum? Abah dah makan ke belum? Sebab apa? Sebelum ni memang dia biasa sendukkan nasi untuk mak ayah dia. Dan benda itu akan menyentuh emosi dia tuan-puan. Di saat dia rasa sedapnya makan ni, mak abah makan apa ya? Dan anak lelaki inilah satu masa nanti, walaupun dia dah berkahwin, dah ada keluarga sendiri, dah ada anak-anak sendiri, akan menghulurkan duit membantu mak ayah dia. Sebab dia tahu penat jerih. Penat jerah bahasa apa? Penat jerih, penat lelah mak ayah dia. Dia faham tuan-puan, dia faham. Hari ini yang anak-anak perempuan jadi sebegitu bagus, sebegitu hebat, sebab kita banyak menumpukan pada anak-anak perempuan. Bangun lambat tak boleh. Anak lelaki terbongkang lagi sampai tengah hari. Anak perempuan mesti pergi ke dapur. Anak lelaki tak ke dapur, terkangkang je tengok game. Tak apa, main game. Tak apa sebab lelaki kan? Jadi kita kena betulkan kembali budaya ini, maka akan lahirlah anak-anak yang berkepimpinan, berwibawa pemimpin seperti mana perempuan. Kita terlepas pandang. Kadang kita rasa keselamatan hanya untuk anak-anak perempuan saja selamat. Dalam satu masa yang sama, anak lelaki juga boleh ternoda dan dinoda tuan-puan. Jadi keselamatan dua-dua kena sama. Dua-dua kena sekata. Biar mereka faham. Perbezaan mereka hanya adalah apabila mereka ini menjadi pemimpin, menjadi perbezaan dia cuma perempuan kena bangunkan sifat malu dia lebih. Lelaki sifat kewalian. Dan bila sebut kewalian ini adalah sifat hero. Jangan haramkan dia dengan kerja-kerja di rumah, hatta semudah buang sampah daripada dalam rumah keluar. Jangan bagi dia malas tuan-puan. Jangan serve dia je semua, tak ada. Anak lelaki kita suap, anak perempuan suap sendiri. Spoil nanti dia. Hari ini pun kita takut dah anak-anak kita yang perempuan tak tahu bawang merah, bawang putih. Belum sebut kayu manis, bunga lawang. Belum sebut lagi daun sup, daun ketumbar. Tu belum lagi kan sebut. Padahal hari-hari benda itulah yang masuk dalam perut dia. Dia tak tahu apa yang masuk dalam perut dia. Jadi macam itulah tuan-puan, benda yang paling mudah kita urus-uruskan. Barulah saya faham, Masya Allah, inilah dia sunnah Nabi. Baru saya faham kenapa Abu Bakar radhiyallahu anh sendiri memerah susu kambing untuk ahli keluarganya. Padahal kalau kita tengok hari ini, siapa yang masak nasi, siapa yang menyediakan air, semua kaum perempuan. Patut kaum perempuan lebih pandai, patut kaum perempuan lebih bijak, patut kaum perempuan lebih peduli. Jadi kita takut nanti di akhirat Allah sebut kamu zalim kerana kamu tidak mendedahkan kebijaksanaan pengurusan kepada anak-anak lelakimu. Saya tutup persoalan yang pertama ini dengan surah An-Nisa ayat ke-9, di mana Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu rasa takut sekiranya kamu meninggalkan min khalfihim, di belakang kamu, zurriyatan di'afa, zuriat yang lemah, zuriat yang daif. Khafu alaihim, kamu risau keadaan mereka. Sebab apa? Sebab apa risau?
Sebab dia lelaki, bukannya banyak emosi, tapi tak pandai nak kawal emosi, suka bergaduh. Dia perempuan, suka berebut dengan orang, pun suka berebut harta, mengacung, bergosip. Dia anak kita ni, khafu alaihim, takut risau sebab apa? Penagih dadah, pencuri, asyik nak cari hal dengan orang lain, sebagainya. Maka Allah panggil kita, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah, dia akan mendahulukan apa yang Allah nak. Dia sanggup hantar anak dia penagih dadah ini pergi ke pusat pemulihan. Dia tak malu, tak apa. Yang penting selamat anak aku di dunia dan di akhirat. Dia bukan menjadi bebanan masyarakat, dan kita tak nak masyarakat Muslim menjuarai dalam statistik jenayah di negara kita, tuan-tuan. Hari ini kitalah juaranya. Tapi juara pada gejala sosial, na'udzubillah. Kita tak nak benda ini berterusan, sesuatu perlu dilakukan. Wallahu a'lam.